Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baik, pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita Geografi tingkatan 2 iaitu bab 8 jenis dan kemajuan pengangkutan di Asia. Baik, apakah yang akan kita pelajari dalam bab ini? Yang pertama, kita akan mengenal pasti jaringan landasan kereta api. Okey, lapangan terbang antarabangsa dan pelabuhan utama di Asia. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang kemajuan pengangkutan di Asia. Dan yang ketiga, menilai kesan pengangkutan terhadap masyarakat, ekonomi dan alam sekitar. Baik, sedikit pengenalan. Negara-negara di Asia seperti Jepun, Emiria Arab Bersatu UAE, China dan Singapura sentiasa mengadakan penyelidikan tentang sistem pengangkutan negara mereka. Untuk apa? Ini bertujuan untuk memastikan sistem pengangkutan lebih efisien, menepati keadaan semasa dan membantu mengurangkan kesesakan lalu lintas di negara masing-masing. Setelah mempelajari bab ini, pelajar akan dapat mengetahui dengan lebih jelas tentang kemajuan pengangkutan di Asia. Baik, kita teruskan kepada 8.1 iaitu jenis pengangkutan di Asia. Okey, jadi jika kita lihat di sini, kita ada 3 jenis iaitu pengangkutan darat, pengangkutan air dan pengangkutan udara. Okey. Jadi sistem pengangkutan ini menyediakan kemudahan mobiliti kepada penduduk. Okey. Ia juga menyumbang ke arah perkembangan ekonomi dan sosial di sesebuah negara. Baik, kita teruskan. Kita mulakan dengan pengangkutan darat. Hampir keseluruhan negara di Asia mempunyai landasan kereta api. Antara yang utama ialah kita pergi lihat landasan kereta api India. Okey, jadi landasan kereta api yang terbanyak di dunia dan panjangnya sehingga 66,687 kilometer. Okey. Kemudian kita lihat pula landasan kereta api berkelajuan tinggi di Beijing, China. Okey. Beijing hingga Shanghai, China. Jadi ini akan dapat memendekkan masa perjalanan. Jika kita lihat, kelajuannya adalah antara 250 hingga 300 km sejam. Seterusnya ialah landasan kereta api Shinkansen di Jepun. Okey, juga dikenali sebagai bullet train. Okey, dan paling cekap dan efisien di Jepun dan kelajuannya ialah sehingga 380 km sejam. Okey, ini kereta api Shinkansen di Jepun. Kita teruskan kepada landasan kereta api Trans-Siberian. Okey, ini di Rusia yang mana sepanjang kira-kira 9,288 km dari Moskow ke Vladivostok. Okey, ini rangkaian kereta api Trans-Siberian Rusia. Dan satu lagi ialah landasan kereta api berkelajuan tinggi di Korea Selatan. Okey. Panjangnya kalau Susio 61.1 km, Wonzu ke Gangneung 120.7 km, Gyeongbu 417.4 km dan Honam 182.3 km. Jadi kelajuannya memang sangat laju sehingga 350 km sejam. Jadi ini dia 5 rangkaian landasan kereta api yang utama di Asia. Okey. Baik, kita teruskan kepada pengangkutan udara.
kita ada beberapa lapangan terbang di sini. Merupakan kita tahu pengangkutan udara ini merupakan pintu masuk utama ke sesebuah negara. Pintu masuk. Okey, kita teruskan pintu masuk utama. Okey. Ke sesebuah negara, dan semua negara di Asia mempunyai lapangan terbang. Jadi mari kita fokus kepada beberapa lapangan terbang di negara Asia. Lapangan terbang antarabangsa Domodedovo, Moskow, Rusia. Okey. Yang kedua kita tengok ada lapangan terbang antarabangsa Dubai, Emirat Arab Bersatu. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian lapangan terbang antarabangsa Chengdu, China. Lapangan terbang antarabangsa Jepun. Lapangan terbang antarabangsa Hong Kong. Dan lapangan terbang antarabangsa Changi, Singapura. Okey. Baik, jika kita perhatikan lapangan terbang antarabangsa di Domodedovo, Moskow, Rusia. Okey, jadi sebenarnya dia adalah salah satu hub penerbangan terbesar di Rusia. Ini terbesar di Rusia yang mengendalikan 28.5 juta penumpang. Okey, ini catatan dalam tahun 2016. Baik, seterusnya kita lihat lapangan terbang antarabangsa Dubai di Emirat Arab Bersatu. Okey, dia adalah lapangan terbang tersibuk di dunia. Okey, jadi kita catatkan dia sebagai tersibuk. Okey, di dunia jadi lapangan tersibuk di dunia ada di negara Asia dan mengendalikan 83.6 juta penumpang. Okey, ini rekod pada tahun 2016. Seterusnya lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur negara kita Malaysia. Salah satu hub penerbangan utama di Asia Tenggara dan dia mengendalikan sehingga 52.6 juta penumpang. Okey, jadi semua adalah rekod yang dicatatkan pada tahun 2016 Cikgu tulis kat sini rekod pada tahun 2016. Okey. Dan kemudian mari kita lihat lapangan terbang Chengdu. Okey, ni dia Chengdu di China. Sedikit cikgu bacakan tentang lapangan terbang antarabangsa Chengdu. Merupakan hub penerbangan terbesar di China iaitu tengah dan barat China dan mengendalikan 46.0 juta penumpang. Okey. Ini terbesar di China. Okey. Okey. Seterusnya lapangan terbang antarabangsa Tokyo di Jepun, salah satu daripada dua lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang utama di Greater Tokyo dan mengendalikan lebih daripada 80 juta penumpang. Okey, ini catatan untuk lapangan terbang antarabangsa Tokyo. Lapangan terbang antarabangsa Hong Kong Hong Kong dia merupakan lapangan terbang yang unik kerana tapaknya wujud akibat penambakan laut. Okey. Akibat penambakan laut. Cikgu tuliskan dekat sini penambakan. Jadi itulah yang menyebabkan dia unik dan mengendalikan 70.5 juta penumpang. Okey. Dan satu lagi lapangan terbang antarabangsa Changi, ini di Singapura. Dia merupakan lapangan terbang terbaik di dunia dan mengendalikan 58.7 juta penumpang. Okey, jadi kalau cikgu boleh tuliskan di sini terbaik. Okey, terbaik di dunia. Jadi ada beberapa catatan di sini lapangan terbang antarabangsa Dubai tadi tersibuk. Okey, tersibuk. Kemudian lapangan terbang antarabangsa Changi Singapura terbaik. Okey. Baik. Mari kita teruskan kepada
pengangkutan air. Baik, pengangkutan air, mari kita lihat ya, pelabuhan merupakan komponen penting. Okey, cikgu gariskan di sini. Merupakan komponen penting terutamanya dalam urusan perdagangan. Ya, antaranya yang utama di Asia ialah pelabuhan Jawaharlal, India. Okey. Pelabuhan kontena terbesar yang mengendalikan kira-kira 55% daripada jumlah kontena di pelabuhan utama di India. Okey. Dan kita pergi yang seterusnya ialah pelabuhan Singapura, mampu menampung kira-kira 1000 kapal kontena pada satu masa. Maknanya memang besarlah pelabuhan ni. Seterusnya kita pergi pada pelabuhan Hong Kong, salah satu pelabuhan paling sibuk di dunia dan terlindung daripada bencana alam. Ini kelebihan pelabuhan di Hong Kong. Dan dia pelabuhan yang efisien dan sistematik. Baik, cikgu teruskan kepada pelabuhan Tokyo di Jepun. Okey, mengendalikan barangan runcit, makanan, kertas, bahan binaan dan sebagainya untuk keperluan penduduk dan industri setempat. Okey, jadi inilah ya, ada 4 pelabuhan utama yang kita pelajari dalam bab ni. Okey, mari kita lihat pada 8.2 kemajuan pengangkutan di Asia. Baik, kita akan fokus kepada beberapa jenis pengangkutan yang mengalami kemajuan ya, yang mana kita anggap sebagai sistem pengangkutan yang hebat ya. Satu ya, yang pertama ialah jaringan landasan kereta api Shinkansen Jepun. Apa ciri-cirinya? Mengapa kita memilih pelabuhan ini? Baik, yang pertama ialah merupakan rangkaian jalan pengangkutan darat paling efisien dan canggih. Okey. Yang kedua, 4 pulau utama di Jepun ya, iaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku dan Kyushu dihubungkan melalui rangkaian kereta api yang berteknologi tinggi ini. Okey. Yang ketiga, apa ciri-cirinya? Dikenali sebagai bullet train yang dikendalikan oleh Japanese National Railways ataupun JNR. Okey, apa lagi ciri-cirinya? Laluannya melibatkan bandar-bandar metropolitan seperti ada 4 bandar iaitu Tokyo, Nagoya, Kyoto, Osaka. Ni awak ingat ya, tadi dia melalui 4, menghubungkan 4 pulau ni. Okey, 4 pulau. Okey, sekarang melibatkan laluan dia melibatkan 4 bandar. Baik jumlah. Okey, teruskan. Jumlah perkhidmatan kereta api dalam sehari adalah sebanyak 358 perkhidmatan. Jadi memang banyak sangat. Dan yang terakhir, kira-kira 445,000 penumpang menggunakan perkhidmatan ini setiap hari. Jadi ini adalah sumber laporan tahunan tahun 2016 Okey, jadi kita lihat ada sedikit info di sini. Pada April 2015, kereta api berkelajuan tinggi ini mencatat kelajuan sehingga 603 km sejam. Jadi sangat laju, sebab itulah dikenali sebagai bullet train. Okey. Jadi apa keistimewaan kereta api berkelajuan tinggi di Shinkansen ini? Yang pertama, menepati masa maknanya tidak pernah lewat dalam sejarah catatannya. Yang kedua, dari segi keselamatan, kemalangan sifar sejak beroperasi, iaitu sudah 50 tahun. Dan yang ketiga, mencapai tahap keselesaan penumpang yang tinggi. Jadi menepati masa, keselamatan dan keselesaan. Okey. Baik, kita teruskan kepada lapangan terbang antarabangsa Dubai pula yang kedua. Baik, apa ciri-cirinya?
terletak di metropolis Dubai yang merupakan sebuah metropolis terbesar, moden dan termasyhur di Emirat Arab Bersatu, UAE. Yang kedua, merupakan lapangan terbang termoden dan paling sibuk di dunia. Yang ketiga, diuruskan oleh Dubai Airports. Yang keempat, terdiri dari 3 terminal yang berkemampuan menampung kapasiti sehingga 90 juta penumpang setahun. Okey. Dan kita dapati memang besarlah kalau boleh menampung sehingga 90 juta penumpang setahun. Kemudian yang kelima, Dubai merupakan hub penerbangan terbesar di Asia Barat, iaitu ketiga terbesar di dunia. Maknanya nombor 1 terbesar di Asia Barat dan ketiga terbesar di dunia selepas Beijing dan Atlanta. Okey, baik. Mari kita lihat apakah keistimewaan lapangan terbang antarabangsa Dubai ini. Yang pertama, suasananya meriah. Sebab apa? Kita ada restoran terbaik. Okey, kawasan shopping mall, membeli belah dan juga tarikan pelancong. Yang kedua, pusat penerbangan ini mengumpulkan masyarakat dunia, terutamanya golongan elit dan juga pelancong. Yang ketiga, sangat terkenal sehingga pernah disiarkan dalam dokumentari National Geographic. Okey. Dan yang keempat, Terminal 3 dihaskan untuk syarikat penerbangan Emirates. Okey, jadi ini dia 4 keistimewaannya. Mari kita lihat sedikitnya kronologi kemajuan lapangan terbang antarabangsa Dubai bermula daripada tahun 1960. Okey, mula beroperasi. Okey, dan 10 tahun kemudian 1970 diperluaskan lagi dan mampu mengendalikan kapal terbang Concorde dan juga Boeing. Okey, dan 10 tahun kemudian lagi menjadi destinasi mengisi minyak di Teluk Parsi. Destinasi mengisi minyak. 10 tahun kemudian lagi ada lagi peningkatan dan kemajuan, iaitu terminal kedua dirasmikan, dilengkapi dengan beberapa kemudahan seperti hotel dan pusat perniagaan. Okey, memang canggih. Okey, 10 tahun kemudian lagi terminal ketiga pula telah dibuka dan menjadi terminal kedua terbesar di dunia selepas Heathrow Airport di London. Okey, dan 10 tahun kemudian yang terkini ialah menaikkan taraf ruang legar. Menaik taraf ruang legar lapangan terbang supaya lebih luas dan selesa. Jadi sepatutnya sekarang ni ada 10 tahun kemudian 2020 ada lagi sepatutnya kemajuan. Jadi itu belum dicatatkan dalam buku kita. Baik. Okey, setakat itu untuk lapangan terbang antarabangsa Dubai. Mari kita lihat kemajuan pengangkutan seterusnya yang kita fokuskan yang ketiga, iaitu Pelabuhan Hong Kong. Baik, mari kita lihat ciri-ciri Pelabuhan Hong Kong. Yang pertama, kedudukannya strategik dan terlindung di Laut Cina Selatan serta dasarnya yang dalam membolehkannya menjadi pelabuhan paling sibuk, masyhur dan penting di Asia Tenggara dan Asia Timur. Nombor 2, Jabatan Marine Hong Kong bertanggungjawab mengawal aktiviti pelabuhan kargo, perkapalan kargo dan kontena, menjaga keselamatan pengemudi kapal, menjalankan rondaan dan menguatkuasakan undang-undang antarabangsa. Ini peranan Jabatan Marine Hong Kong. Yang ketiga, sebagai pemangkin kepada pembangunan dan kemakmuran Hong Kong dan kerana ia terletak pada laluan perdagangan dunia. Kedudukan dia ni sangat strategik. Yang keempat, pada tahun 2016 pelabuhan ini mengendalikan
sebanyak 19.8 juta kontena dan jumlah kapal perdagangan telah berlabuh adalah sebanyak ni rekod dia 370,990 buah. Dan yang kelima, meningkatkan darjah ketersampaian di Hong Kong yang melibatkan mobiliti penumpang sebanyak 24.91 juta orang. Itu ciri-ciri pelabuhan Hong Kong. Dan mari kita lihat keistimewaan pelabuhan Hong Kong. Yang pertama, merupakan pintu masuk ke negara China. Yang kedua, antara pelabuhan yang mengendalikan duty terendah. Okey. Yang ketiga, proses pemunggahan kargo dan kontena hanya mengambil masa purata 10 jam sahaja antara yang terpantas di dunia. Okey. Kemudian yang keempat, keistimewaannya, satu-satunya pelabuhan di dunia yang menjalankan operasi pemunggahan kargo di tengah laut. Dikenali sebagai at sea loading untuk mengatasi masalah kesesakan trafik di pelabuhan. Okey, jadi inilah dia 4 keistimewaan pelabuhan Hong Kong. Okey, ada gambar di sini merupakan perkhidmatan feri yang menghubungkan Hong Kong dengan pulau-pulau berdekatan. Baik, ini tentang pelabuhan Hong Kong. Jadi ada 3 yang kita kaji kemajuan pengangkutan, iaitu jaringan landasan kereta api Shinkansen Jepun, lapangan terbang antarabangsa Dubai dan pelabuhan Hong Kong. Baik, kita masuk kepada yang ketiga, iaitu kesan pengangkutan terhadap 3 kita akan kaji masyarakat, ekonomi dan alam sekitar. Okey. Baik, mari kita teruskan. Perkembangan pengangkutan di Asia menimbulkan pelbagai kesan dari segi masyarakat, ekonomi dan alam sekitar. Sebab itu kita kaji Jadi mari kita lihat untuk masyarakat dahulu. Baik, yang pertama, memendekkan masa perjalanan. Jadi ini kita lihat sebagai satu yang positif, yang baik. Maknanya kita tidak akan lewat, dia akan menyebabkan masa itu dipendekkan. Jadi cepat kita bergerak ke suatu tempat. Meningkatkan, ini dari segi masa meningkatkan taraf hidup penduduk. Kenapa boleh meningkatkan taraf hidup penduduk? Kerana daripada kesan pengangkutan ini manusia boleh mendapatkan pengangkutan yang canggih. Selain daripada itu juga manusia boleh ada pekerjaan, pekerjaan membina jalan, pekerjaan membuat kereta, pekerjaan sebagai pemandu. Ini semua boleh menyumbang kepada meningkatkan taraf hidup. Jadi ini adalah positif. Okey, kesan baiklah. Yang ketiga, meningkatkan darjah ketersampaian. Darjah ketersampaian ni maksudnya ialah kita boleh akses ke suatu tempat. Maknanya contoh gambar ni adalah gambar, contohnya gambar bas. Bas sekolah. Maknanya pelajar mudah untuk pergi ke sekolah dengan adanya bas sekolah. Dengan adanya pengangkutan, mudah untuk pergi ke suatu tempat. Kalau satu tempat tu contohnya tidak ada pengangkutan awam, dengan keadaan penduduk yang mungkin tidak ada kenderaan sendiri, jadi sukar untuk pergi ke mana-mana. Tapi sekiranya ada pengangkutan, ada sistem pengangkutan, maka mudah darjah ketersampaian. Maknanya ini pun positif. Kemudian mengurangkan kesesakan lalu lintas. Contohnya ni, semua orang ada kereta masing-masing, menyebabkan kesesakan kan. Dan dengan adanya pengangkutan, contohnya pengangkutan awam bas, kemudian pengangkutan LRT, kereta api, ini semua menyumbang kepada mengurangkan kesesakan. Ini juga adalah positif. Kemudian akhir sekali, mewujudkan banyak peluang pekerjaan. Inilah tadi yang menyumbang kepada menaikkan taraf hidup penduduk. Pekerjaan, banyak jenis pekerjaan hasil daripada pengangkutan. Kalau kita lihat dalam gambar ni, ada gambar seorang pemandu. Kalau pengangkutan udara, ada pekerja sebagai
pilot, juruterbang kan. Kemudian kita ada anak-anak kapal, kita ada steward, stewardess. Okey, ada banyak peluang pekerjaan. Jadi ini juga adalah kesan positif. Jadi untuk masyarakat, kita melihat semuanya kesan positif setakat ini. Ada 5 kesan. Kalau boleh cikgu nomborkan. Ada 5 kesan. Dan semuanya adalah positif ya. Ini untuk masyarakat ya. Untuk masyarakat. Jadi awak boleh baca untuk pengetahuan dan tolong ingat 3. Tolong ingat sekurang-kurangnya 3. Kerana biasanya dalam peperiksaan dia akan minta berikan 3 kesan pengangkutan terhadap masyarakat ataupun huraikan 3. Biasanya 3. Kalau dia tak minta 3 pun biasanya dia akan beri markah maksimum pun 6. Jadi bila 6 maksudnya awak boleh beri 3 lah maksimum. 2 atau 3 bergantung pada penghuraian dan contoh yang awak beri. Baik, cikgu teruskan kepada ekonomi pula. Okey, dari segi ekonomi, mari kita lihat. Baik. Yang pertama, bandar berkembang. Okey, bandar berkembang menjadi hub perdagangan. Contoh Tokyo, Kyoto, Nagoya, Osaka, ini semua di Jepun. Okey, jadi bila berlakunya perkembangan bandar, ekonomi meningkat. Okey, jadi ini positif. Yang kedua, pembinaan pusat rekreasi dan hotel bertaraf antarabangsa seperti Burj Al Arab di Dubai. Ini disebabkan oleh apa? Ini disebabkan oleh kalau yang tadi yang pertama Tokyo ni, okey, kalau yang pertama ni tadi Tokyo, ini disebabkan oleh kereta api Shinkansen. Berkembang bandar Dan nombor 2 ni pula ialah disebabkan oleh lapangan terbang antarabangsa Dubai. Sehingga menyebabkan muncul sebagai pusat rekreasi dan hotel kerana ramai pelancong luar datang menaiki menggunakan pengangkutan udara ini, dan ini menyumbang kepada ekonomi, peningkatan ekonomi negara Dubai. Okey. Yang ketiga, memperkembangkan perdagangan domestik dan antarabangsa. Ini kalau kita lihat gambar, nampak ada pengangkutan udara dan ada pengangkutan air. Jadi sebenarnya dia melibatkan lapangan terbang antarabangsa dan juga pelabuhan. Jadi ini melibatkan antarabangsa. Okey. Seterusnya yang keempat, ini pun positif So ini positif, semua baik. Dan yang keempat, memajukan sektor pertanian, perindustrian dan pelancongan. Jadi ini semua kalau kita tengok gambar ada pengangkutan udara. Ini semua boleh memajukan sektor sektor pertanian, perindustrian dan pelancongan. Yang kelima, ini juga positif yang keempat. Yang kelima, pertukaran mata wang asing. Kerana kalau ada pelancong datang, kemudian pelabuhan dengan aktiviti perdagangan, import, ekspor, ini semua menyebabkan berlaku pertukaran wang asing dan boleh meningkatkan ekonomi negara. Jadi ini juga positif. Jadi kita ada 5 juga untuk ekonomi, kesan terhadap ekonomi. Jadi semuanya ada positif, semuanya baik. Jadi macam biasa, pelajar boleh hafalkan 3 sekurang-kurangnya untuk kita menjawab soalan dalam peperiksaan. Baik, kita pergi kepada kesan positif. Untuk alam sekitar, kita ada kesan positif dan kita ada kesan negatif. Jadi macam ekonomi dengan masyarakat tadi, nampak kesan positif saja kan? Sekarang ni untuk alam sekitar kita ada positif. Yang pertama kita ada positif dan kita ada juga negatif. Kita lihat positif terlebih dahulu. Okey, yang pertama, kereta api berkelajuan tinggi. Berkelajuan tinggi ini dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar kerana dia menggunakan apa? Tenaga elektrik. Jadi tidak ada pembebasan asap. Jadi ini menyebabkan udara kita terpelihara. Yang kedua, dari segi perubahan landscape.
Okey, ini tadi mengurangkan pencemaran. Sekarang ni dari segi landscape dia menarik. Dan mesra alam di kawasan sekitar. Cuba tengok ni, pembangunan pengangkutan menyebabkan suatu negara itu nampak maju, nampak moden, nampak berteknologi. Landscape ni, bandar tu nampak menarik. Okey, ini adalah dari segi yang positif. Baik, mari kita lihat yang negatif. Okey, negatif terhadap alam sekitar. Yang pertama, kita ada pencemaran bunyi. Contohnya bunyi yang kuat di kawasan lapangan terbang. Okey, bunyi yang kuat mengganggu ketenteraman penduduk. Jadi penduduk pun adalah sebahagian daripada alam sekitar. Ingat, alam sekitar terdiri daripada manusia, haiwan, tumbuhan. Okey. Kemudian dari segi yang kedua, pencemaran air. Ini adalah akibat daripada tumpahan minyak daripada kapal. Dan ini boleh menyebabkan kepupusan hidupan akuatik. Okey, cuba tengok gambar ni. Itik terkena minyak. Ni mungkin tumpahan minyak di mana? Kalau itik ni apa? Hidupan laut di tepi laut. Burung, mungkin burung bangau. Bangau terkena minyak dan boleh menyebabkan kematian. Sama juga macam ikan dan semua jenis hidupan laut ataupun hidupan akuatik lah, hidupan air. Yang ketiga, kemusnahan hutan. Okey, contohnya pembinaan lebuh raya, jaringan kereta api dan lapangan terbang. Ini menyebabkan kemusnahan hutan. Sebab apa? Sebelum kita membuat pembinaan, kawasan pokok-pokok ini perlu dibersihkan. Jadi kalau awak lihat lapangan terbang, itu adalah satu kawasan yang sangat luas. Kalau awak bayangkan itu adalah kawasan hutan asalnya, maknanya hutan telah dimusnahkan. Itu kalau di tanah rata. Tapi kalau di kawasan yang agak tanah tinggi, maksudnya ada pembinaan lebuh raya ataupun jaringan kereta api, ini boleh memusnahkan kawasan tadahan. Tadahan ni, macam kita lihat ni, ini sebenarnya di kawasan tanah tinggi ni, pembinaan jalan raya ni. Dan ini sebenarnya boleh mengganggu kawasan tadahan. Tadahan ni ialah kawasan yang menyerap air hujan bila hujan turun dan mengalirkan air hujan itu ke dalam sungai. Jadi kalau mengganggu kawasan tadahan, akibatnya boleh menyebabkan banjir kilat, tanah runtuh, hakisan dan sebagainya. Jadi ini semua adalah negatif. Ini semuanya adalah negatif. Okey. Tadi kesan positif ada 2. Ini positif. Okey, jadi untuk alam sekitar kita ada 5, tapi 5 itu terbahagi kepada 2 yang positif, 3 yang negatif. Okey, jadi jika kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari hari ini, ialah jenis-jenis kemajuan pengangkutan di Asia. Yang pertama tadi kita fokus kepada yang darat, kita ambil satu landasan kereta api di Shinkansen Jepun. Kalau udara, lapangan terbang antarabangsa di Dubai. Yang ketiga kita ambil pelabuhan Hong Kong untuk yang air. Jadi setiap jenis pengangkutan kita ambil satu contoh yang kita anggap sebagai satu kemajuan pengangkutan dan kesannya tadi kita lihat ni terhadap masyarakat kesan positif, ekonomi kesan positif dan alam sekitar tadi ada kesan positif dan ada kesan negatif. Okey. Jadi itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harapkan semua pelajar akan dapat memahami apa yang telah cikgu terangkan dan awak dapat menjawab semua soalan-soalan dalam latihan buku modul serta dapat menyiapkan nota ringkas dan kemas. Baik, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.